Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak murid cikgu? Harapnya semuanya sihat dan okey untuk belajar di rumah pada hari ini. Okey, hari ini cikgu nak mengajar kemahiran proses sains bersepadu yang ketiga, iaitu mendefinisi secara operasi. Sebelum kita mulakan kelas ni, apa kata kamu tekan butang subscribe. Apakah mendefinisi secara operasi? Mendefinisi secara operasi ialah kemahiran memberikan definisi tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dapat dilakukan dan perkara yang dapat diperhatikan. Sekumpulan murid ingin mendefinisi secara operasi pertumbuhan pokok. Mereka telah merekodkan ketinggian pokok tersebut selama 3 minggu. Apakah perkara yang dapat dilakukan dan apakah perkara yang dapat diperhatikan dalam aktiviti ini? Perkara yang dapat dilakukan ialah mereka ingin mendefinisi secara operasi pertumbuhan pokok. Perkara yang dapat diperhatikan ialah ketinggian pokok selepas 3 minggu. Jadi, apakah definisi secara operasi pertumbuhan pokok? Definisi secara operasi pertumbuhan pokok ialah ketinggian pokok selepas 3 minggu. Kumpulan lain pula memerhatikan bilangan daun yang terdapat pada pokok selama 3 minggu. Apakah definisi secara operasi pertumbuhan pokok? Definisi secara operasi pertumbuhan pokok ialah bilangan daun selepas 3 minggu. Bahan berasid berasa masam. Bahan beralkali berasa pahit. Bahan neutral pula berasa manis, tawar atau masin apabila dirasa dengan lidah. Apakah definisi secara operasi bahan berasid? Berdasarkan situasi ini, definisi secara operasi bahan berasid ialah bahan yang berasa masam apabila dirasa dengan lidah. Apakah definisi secara operasi pemenang dalam aktiviti ini? Definisi secara operasi pemenang ialah peserta yang mengambil masa paling singkat untuk sampai ke garisan penamat. Apakah definisi secara operasi lompat jauh? Apakah definisi secara operasi kadar pernafasan? Definisi secara operasi kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam masa 1 minit. Okey, sekarang cikgu cuba jelaskan lagi macam mana nak jawab DSO ataupun definisi secara operasi. Okey, kebanyakan cikgu akan ajar kamu untuk jawab definisi secara operasi ialah tulis definisi secara operasi tambah dengan apa yang ditanyakan tambah dengan pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Contohnya, contoh yang pertama cikgu dalam video tadi ialah tentang pertumbuhan pokok. Okey, soalan dia tadi pasal definisi dia tentang pertumbuhan pokok. Okey, murid tu pula yang dia perhatikan ketika pokok ni membesar ataupun bertumbuh, diperhatikan ketinggian pokok ni. Okey.
Okay, dalam video tadi 3 minggu. Katakanlah yang dalam cerita ni kita gunakan 5 hari. 1, 2, 3, 4, 5 hari. Okay, pertumbuhan dia ditengok selama 5 hari. Apa yang dia tengok, apa yang dia perhatikan ialah ketinggian. Yang dia ukur ialah ketinggian. Benda lain dia tak ukur. Pokok Okey. Jadi nak jawab DSO ni, gunakan formula ni. Definisi DSO definisi secara operasi. Apa soalan dia tanya? Pertumbuhan pokok. Pertumbuhan pokok ialah, kamu masukkan PB. Apakah yang PB? Pemberi ubah bergerak balas. Apa yang diukur ialah ketinggian pokok. Okey, cukup tak? Tak cukup sebab kena tambah. Dia buat dia memerhatikan ni, dia mengukur atau merekod atau perhatikan pertumbuhan ni berapa hari, berapa lama? 5 hari. Selepas 5 hari. Okey, jadi definisi secara operasi pertumbuhan pokok ialah ketinggian pokok selepas 5 hari. Okey, ini adalah satu contoh jawapan definisi secara operasi. Okey, contoh seterusnya biasa kita tengok ialah magnet. Magnet ni ada 3 magnet. Kat sini ada 3 saiz magnet, kecil, sederhana dan besar. Dia pun gunakan untuk menarik klip kertas. Jadi dia tanya soalan, apakah definisi secara operasi kekuatan magnet? Macam mana nak kita definisikan kekuatan magnet dengan eksperimen yang ditunjukkan? Okey, definisi secara operasi kekuatan magnet ialah, okey, apa yang diukur ni? Diukur kat sini ialah PB kat sini, pemberi bergerak balas kat sini ialah bilangan klip kertas yang dapat ditarik. Jadi macam mana nak buat definisi secara operasi kekuatan magnet? Kita buat tadi DSO tambah apa soalan dia, tambah PB. Asas dia adalah macam ni. DSO tambah soalan dia apa, tambah PB. Okay. Kita buat dulu DSO, tulis ayat tu mesti tulis penuh. Definisi secara operasi kekuatan magnet. Okey, ini dia punya soalan dia. Kekuatan magnet ialah, kita tengok pemberi ubah bergerak balas ni, bilangan klip kertas, klip kertas yang dapat ditarik. Okey, berdasarkan situasi ini juga, dia boleh tanya satu lagi soalan, definisi secara operasi. Soalan dia ialah, apakah definisi secara operasi magnet yang paling kuat? Magnet yang paling kuat. Soalan ditanya, definisi secara operasi magnet yang paling kuat. Okey, macam mana nak jawab? Kita gunakan yang ni, definisi secara operasi ni. Okey, pergi sini Definisi secara operasi magnet yang paling kuat ialah, okey, kamu kena adjust sikit bilangan klip kertas yang dapat ditarik. Okey, siapa yang paling kuat? Setiap magnet ada bilangan klip kertas yang dapat ditarik. Tapi macam mana kita nak tahu yang mana magnet yang paling kuat? Jadi kita ubah sikit bilangan klip kertas yang tambah sikit paling banyak dapat ditarik.
Tambah perkataan paling banyak. Jadi siapa-siapa yang baca jawapan DSO kamu akan tahu, oh, definisi secara operasi magnet yang paling kuat ialah bilangan klip kertas yang paling banyak dapat ditarik. Kita tengok magnet yang ni ada 2 je dapat ditarik, yang ni ada 4 je klip kertas dapat ditarik. Oh, yang ni ada 6 klip kertas dapat ditarik. Jadi dia pun dapat cari magnet yang paling kuat dengan membaca definisi secara operasi awak. Okey. Sekarang kita tengok contoh dalam buku teks sains tahun 4. Contoh dia lebih kurang macam ni lah. Dia rendamkan tisu yang berbeza ketebalan dia. Okay, tisu A, tisu B. Dia rendamkan, lepas tu dia keluarkan. Dia rendamkan selama 5 minit, dia keluarkan. Mula dalam bekas ni ada 50 ml air. Aras isi padu air awal ialah 50 ml air. Selepas dia rendam dan keluarkan tisu ni, didapati yang ni 50 jadi 40, yang ni 50 jadi 45. Okey, maknanya air ni tinggal sikit, yang ni ada banyak lagi berbanding yang ini. Okey, jadi soalan tanya, apakah, macam mana nak definisi secara operasi keupayaan bahan menyerap air. Okey, dia nak suruh definisikan keupayaan bahan ni menyerap air. Jadi kamu pun ambil tadi DSO tambah apa soalan dia, tambah PB. Okey, kalau perlu adjust, kena adjust sikit yang PB tu Okey, DSO dia apa? DSO dia ialah definisi secara operasi. Okey, tambah tadi soalan apa? Ditanya keupayaan bahan menyerap air. Tambah sini, keupayaan bahan menyerap air. Okey, apakah pemboleh ubah yang bergerak balas tadi? Dia ukur ni isi padu air yang tinggal isi padu air yang tinggal. Tulis sini, isi padu air yang tinggal. Jadi inilah definisi secara operasi keupayaan bahan menyerap air. Apa dia? Definisi secara operasi keupayaan bahan menyerap air ialah isi padu air yang tinggal. Sorry, cikgu tertinggal perkataan ialah. Okey, definisi secara operasi keupayaan bahan menyerap air ialah isi padu air yang tinggal. Okey, dia boleh tukar sikit soalan. Dia kata, apakah definisi secara operasi? Ini soalan pertama Soalan kedua, apakah definisi secara operasi keupayaan bahan menyerap air paling tinggi? Okey, maksud dia nak tahu siapa yang paling bagus menyerap air. Tisu mana yang paling bagus menyerap air? Jadi kita jawab macam mana? Kita jawab, gunakan yang ni tadi, DSO tambah soalan dia tambah PB. Okey, apa dia? Definisi secara operasi keupayaan bahan menyerap air paling tinggi ialah apa dia? Okay, yang mana ni? Kita akan guna yang ni, isi padu air yang tinggal. Yang mana satu, macam mana kamu nak tentukan yang mana menyerap air paling bagus? Tisu B ke tisu A? Okay, kalau tengok gambar ni ialah tisu A lagi bagus. Jadi kamu jawab isi padu air yang tinggal. Apa yang ni? Air tinggal, kalau dia kuat, dia bagus menyerap air. Air yang tinggal sikit ke banyak? Sikit kan? Yang tinggal paling sedikit. Okay, ini cara mendefinisi secara operasi untuk eksperimen ini. Okay, kalau acara lompat jauh, kita akan ukur dia punya jarak antara titik ni sampai titik dia mendarat. Betul? Jadi kalau nak buat DSO, apakah definisi secara operasi lompatan murid ini? Jadi buatlah, kita lompatan dia didefinisikan sebagai jarak antara titik dia melompat ataupun jarak antara titik mula melompat sehingga titik dia mendarat. Poin kat sini sampai poin sini, ini yang kita ukur, betul tak?
Jadi inilah definisi secara operasi bagi lompatan dia. Buatlah definisi secara operasi lompatan. Lompatan lah. Lompat jauh ialah jarak antara titik berlepas dengan titik mendarat. Okey, ini ada situasi satu ketat limus biru, satu ketat limus merah. Tadi dalam video bahan berasid ditentukan dengan menggunakan kaedah rasa. Kaedah lain ialah menggunakan kertas litmus. Okey, ini adalah kertas litmus Okey, kertas litmus. Ali menguji sifat kimia bahan X. Apabila bahan X diuji dengan ketat litmus biru, warnanya bertukar merah. Apabila bahan X diuji dengan ketat litmus merah, warnanya tidak berubah. Okey, dia kata tadi kalau dia test dengan ketat litmus biru, warnanya bertukar merah. Okey, yang biru ni warnanya bertukar merah. Okey, dicelupkan, bahagian yang dicelupkan tu bertukar merah. Apabila bahan X diuji dengan ketat litmus merah, warnanya tidak berubah. Bila dicelupkan dengan bahan X tu pakai ketat limus merah, warnanya tak berubah, masih merah. Jadi ini menunjukkan bahan X ialah bahan berasid. Ini yang dah belajar untuk yang dah belajar asid alkali. Okay, soalan tanya, apakah definisi secara operasi bahan berasid? Jadi kamu buatlah DSO tambah apa soalan dia? Tambah PB. Okay, kita buat definisi secara operasi bahan berasid. Okay, soalan dia tanya bahan asid, DSO kat sini. Bahan asid ialah, apakah pemberi bab gerak belas ni ialah? Tulis bahan yang menukarkan warna kertas litmus biru ke merah dan tidak, ni tak tukar kan? Tidak menukarkan warna kertas litmus merah. Isi secara operasi bahan berasid dengan menggunakan eksperimen menggunakan kertas litmus.